dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita mula dengan kelas saya. Okey, untuk minggu ni kelas kita hari Khamis dan juga hari Jumaat. Okey, hari ni kita punya kelas pukul 9.45, 1 jam lah sehingga 10.45. And then next day, besok kelas kita pukul apa? 11:30 to 12:30. Okey, esok lambat sikit lah kan. Okey, hari ni kalau kamu rasa nak bagi cadangan kat saya masa online selain daripada kita buat soalan ramalan, okey, saya punya aim kita nak buat 6 soalan ramalan sebab before this kita dah habis satu buku untuk topical. Jadi kali ni kita nak habiskan untuk soalan ramalan. Jadi saya ingat saya nak continue, tapi kalau ada cadangan lain yang kamu perlukan bantuan, kamu just inform dekat sini. 29 orang yang sertai, kita punya kehadiran ada 40, 29 je yang dapat sertai dalam saya punya kelas dua hala ni lah, PEDEC ni. Okay, kita punya slide yang ketiga. Okay, ni objektif saya. Okay, di akhir pembelajaran saya nak kamu semua dapat menyelesaikan lebih daripada 5 soalan yang saya sediakan ni. Okay, dengan harapan saya 4 soalan kamu dapat buat lah. Okay, soalan-soalan ni adalah soalan-soalan bentuk BT3. Okay, pelbagai aras. Okay, so kriteria kejayaan untuk mencapai objektif ni saya harap kamu semua akan berjaya membaca dan memahami kehendak soalan. Ni paling penting. Kena faham dulu barulah kita boleh jawab. Okay, yang kedua menunjukkan jalan kerja yang lengkap dan betul mengikut kehendak soalan. Ada yang ramai tahu nak jawab tapi tak tahu jalan kerja yang betul ke kita nak memperoleh markah penuh bagi sesuatu soalan. Kalau soalan tu dapat 4, saya tak nak kamu dapat 3 sahaja. So saya akan ajar macam mana nak dapat. Terang semula, bukanlah terang semula, saya tunjuk semula. Okay, format instrumen PT3 mulai tahun 2019. Batch kamu adalah batch KSSM. So kita follow format yang sama. Ini adalah daripada lembaga peperiksaan. Okay, kamu ada 3 bahagian. Okay, bahagian A iaitu 20 soalan objektif aneka pilihan. Okay, aneka pilihan. Bahagian B adalah objektif pelbagai bentuk. Okay, dan bahagian C adalah 6 soalan subjektif. Okay, bahagian A ada 20 markah, bahagian B 20 markah, bahagian C 60 markah. Okay, masa untuk instrumen pentaksiran kamu adalah 2 jam. Next. Okay, saya teruskan kepada majoriti 3 kelas saya tu dah pun menjawab ramalan 1. Kita start dengan ramalan 2. Nanti kalau kita balik sekolah nanti kita akan repeat again lah yang mana yang kita belum buat. Okay, boleh deal Okay, next. Seterusnya, ini adalah bahagian B yang saya kata saya nak fokus pada awak. Okay, kalau nampak kat situ ada kan boleh respond right. Okay, kamu akan dapat begini right. Okay, so yang mana boleh draw tu kamu draw lah. Okay, kamu pilih pen pilihan kamu sama ada hitam ataupun biru ke. Janganlah ambil warna merah. Okay, lepas tu ambil saiz dia. Okay, kamu try jawab. Okay, saya nak tengok dulu kamu jawab. After that nanti kita akan discuss macam mana nak jawab secara betul. Okay, boleh mula. 4 markah, so lebih kurang 2 minit kita jawab soalan ni. Okay, yang mana tak nampak tu kamu boleh tengok saya punya skrin dan cuba jawab di kertas lah. Okay, kamu kena cuba jawab. Okay. Kalau ada persoalan nak tanya, bila baca je tak faham macam mana nak jawab, cuba tanya je terus. On mic, tanya terus. Cikgu saya tak tahu nak cari macam mana. Cuba tanya. Saya tak tahu apa masalah awak. Okay, saya bagi peluang dulu untuk kamu jawab. Ni, daripada soalan ni, apa yang tak faham? Okay, kita punya persamaan linear apa? Tengok masa. Okay, lebih kurang 1 minit setengah. Okay, 19 orang je yang berjaya. Okay, sebelum saya pergi terus, saya nak bagi sikit kepada pelajar yang tak
tak dapat nak jawab tu. Pertama, persamaan kita adalah Y sama dengan MX tambah C. Okay, C tu adalah apa? C tu adalah pintasan Y. And then M tu adalah apa? M tu adalah kecerunan. Macam mana kita nak cari kecerunan? Kecerunan kita cari, okay, kita cari macam mana? Kalau ada dua titik, Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Maksudnya kalau kita ada contoh dekat sini, kita ada yang ni dengan yang ni. Nak cari kecerunan bagi garis warna biru ni. Okay, nak cari garis bagi warna biru ni. So kita kena cari panjang this one bahagi dengan panjang this one. Itu nak cari kecerunan. Okay, boleh nampak? Okay, macam mana pula yang dikatakan sebagai pintasan, tak boleh padam macam tu macam mana pula yang kita katakan sebagai pintasan Y? Pintasan Y tu apa-apa garis yang kena pada Y. Apa garis yang kena pada Y? Kalau kat sini garis yang kena pada Y adalah kosong. Okay, kalau garis yang ni pula kena pada Y, garis yang ni pula yang kena pada Y 3. So pintasan dia adalah 3. Macam itulah. Okay, nampak? Nampak yang tak faham tadi? Saya cakap tadi nampak tak? Saya bagi hint je dulu. Okay, 25. Ada 25 daripada 34. Okay. Okay, Meh. Tengok sekejap. Saya tak nampak lah tengok ni. Saya punya moderator ni siapa? Mas Syeta. Mana Mas Syeta? Kenapa dia senyap hari ni? Cikgu, here ni. I'm here. I'm still live. Okay. Nanti tengokkan saya apa nama chat. Kalau ada siapa ada masalah Okay. Okay, thank you. Okay, so kita pergi kepada seterusnya. Okay, kita tengoklah jawapan Okay, dah habis dah masa kita pun dah. Saya dah stop dah tadi kan Okay, so satu lagi. Kalau kita nak jawab di sini. Okay, soalan dia kata apa? Kena tulis ya pada persamaan linear yang betul dan tulis tidak pada persamaan linear yang salah. Maksudnya di sini kita kena tulis ya ataupun tidak sahaja. Boleh tak kalau saya tandakan right atau pangkah? Boleh tak saya tandakan right atau pangkah? Tak boleh lah ya. Sebab itu yang kita katakan sebagai yang pertama tadi. Yang saya kata tadi, kita nak capai apa? Kena membaca dan memahami kehendak soalan. Okay, itulah kehendak soalan, kita tulis ya atau tidak. Bukannya terpangkah ke true ke false. Okay, ni dah banyak kali saya terang dalam kelas. Okay. Okay, so sekarang sebelum saya tunjuk kamu punya jawapan, okay, kita tengok macam mana kita nak jawab. Okay, yang pertama kita pergi kepada soalan yang pertama ni. Okay. Yang pertama dia kata PO. Mana PO? Ni discuss ni pun ambil masa ni. Okay, tengok PO. PO kita mana? Okay, PO kita, PO dengan OP sama tak? PO dengan OP sama tak? Sama lah. Okay, PO dan OP adalah sama. Nanti kalau kamu belajar vektor, lain lah ya. Arah dia tak sama. Okay, ni PO maksudnya dia tanya apakah persamaan itu? Okay, kalau kita tengok dah PO tu, pintasan Y dia apa? Kalau saya kata tadi Y sama dengan MX tambah C. Pintasan Y dia apa? Pintasan Y dia adalah di sini. Iaitu berapa? Kosong. Maksudnya kita gantikan C ni dengan kosong. Macam tu. Okay. Sekarang kita punya X apa? Kita punya X tadi saya kata sama ada kita boleh cari apa? Cari sini. Okay, jarak sini bahagi dengan jarak sini. Warna purple bahagi dengan warna kuning, warna orange tu. Okay. Okay, kalau ni kita boleh congak je lah. Panjang warna purple tu berapa? 3. Macam mana kita tahu 3? Sebabnya koordinat dekat sini adalah 3, 3. So panjang dia 3 lah. Okay, dekat Y. Okay, kemudian warna orange ni pula berapa? 3 juga. So 3 bagi 3, 1. So kita punya M adalah 1. Okay, ni saya pergi go slow lah ni. So itulah jawapan dia. Okay, 1
Macam mana nak katakan kita punya ni pengetahuan lain. Macam mana kita nak tahu negatif, keturunan kita negatif atau positif? Kita kena lihat apa? Kita kena lihat kat mana apa ni garis tu condong. Tengok kalau garis ni, garis OP kita ni dia condong ke sebelah mana? Condong ke sebelah kanan. Kalau kau condong ke sebelah kanan, maksudnya positif. Keturunan kita positif. Yes. Tu kena tahu juga. Kalau keturunan kita negatif apabila kita punya garis condong ke sebelah kiri. Ni confirm ni. Apa QS ni confirm apa? Negatif dia punya M. Itu yang pengetahuan sedia ada. Yang kena tahu. Boleh? Ainul dengan Zonian tadi. Okay. So Min dekat sini kita lihat PO kita adalah keturunan dia positif atau negatif? Positif, right? Okay. Maksudnya keturunan bagi OP kita adalah positif sebab dia condong sebelah kanan. Jadi kita punya soalan ni betul ke salah? Salah. Okay, ni saya pergi go slow saya pergi slow. Bila awak dah laju, dah faham, awak terus je boleh jawab dengan segera. Okay, saya pergi slow ni sebab saya nak bagi tahu macam mana nak dapat benda tu. Okay, so kita jawab ya. Okay, sama juga dengan QS. Tengok QS. QS, firstly kita tengok apa? Cara cepatnya cara cepat. First kita tengok keturunan dia mesti negatif. Okay, sekarang keturunan dia confirm dah negatif. Dah betul dah kat situ. Next kita tengok apa? Kita tengok pintasan Y. Tengok pintasan Y dia berapa? 3, right? So betul tak 3? Betul. Lagi? Tak perlu dah lah tengok. Jadi QS tu adalah? Betul. Betul. Ada orang tak betulkan saya itulah. Yang pertama ni, jawapan dia apa? Salah. Tidak cikgu, salah cikgu lawan. Tahu, senyap je semua. Tu saya kata tak best mengajar seorang-seorang ni. Okay, ni adalah tidak. Sebab apa? Salah tadi sebab apa? Dekat keturunan. Negatif. Maksudnya keturunan dia positif. Yes. Tak ada orang pun. Senyap je Next, tengok pula TR. Mana TR? Okey, TR adalah selari dengan paksi Y. Kalau dia selari dengan paksi Y, apa berlaku pada pintasan? Kalau kat sini kita tengok ada pintasan, right? Ni adalah pintasan apa? Pintasan Y. Apa yang kosong kat sini? X. X dia yang kosong. Okay, X dia yang kosong. Okay, so apa jawapan dia? Adakah TR tu sama dengan Y sama dengan negatif 2? Ada tak keturunan dia? Keturunan dia adalah kosong. Keturunan yang kosong. Kalau kita lihat 2 ni, this one dengan this one, tadi confirm yang mana yang salah? 1 ke 2? 2. Yang 2 lah salah sebabnya kita kata tadi X kita kosong. Ini adalah tidak. Ya. Macam tu je kalau nak cepat. So yang ini adalah, adakah dia ya? Ya. Ya. Kenapa ya? Adakah keturunan dia, adakah dia negatif 2? Negatif 2 ni merupakan apa? Keturunan ke? Tak. Merupakan apa? Pintasan. Dan negatif. Pintasan. Kalau kita tengok kat sini kan, ni adalah C dengan ni M dengan C. C kita tadi C kita mana? C kita this one. Ni C kita. Ni C kita. So C kita adalah negatif 2. Tadi kita tengok apa? Keturunan dia apa? Kosong. Sebab apa kosong? Sebab dia mendatar. So sini kosong. Kita gantikan dengan kosong. So kita dapat kosong kali dengan X. Dapat kosong. Ni kosong, right? Kita tahulah macam mana dapat. So yang tinggal adalah Y sama dengan negatif 2. Okay. RT ke TR tu benda yang sama. Persamaan yang garis lurus yang sama. Okay. Kamu jawab tidak, ya, tidak je dapat berapa markah? 4 markah. Cara pemarkahan dapat. Biasanya ni adalah pengetahuan P. Okay, ataupun pemahaman.
aman. Okey, boleh? Okey, saya rasa saya pergi pada satu soalan ni terlalu lama ni. Ya, so kita pergi laju sikit boleh? Aino tadi okey? Boleh send link balik? Okey, thank you. Okay, cikgu. Faham. Thank you Melinda. Okey. Okey, kita tak boleh, kita kena banyak sikit buat latihan. Kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, ni tadi jawapan dia, mari kita tengok jawapan kamu pula. Boleh tak jawab no, yes, yes, no? Tak boleh. Tak boleh? Boleh. Can. Sama ada ya, tidak ataupun yes, no. Can lah. Okay? This one? Tidak, ya, tidak. Alright. Tidak, ya, tidak. Okay, pandai Syahana tulis nama. Okay? Tidak, betul-betul salah. Boleh tak? Salah cannot. Boleh. Wah, cannot. Walaupun jawapan dia betul. Saya faham. Wrong. Yes. Adakah dia memenuhi kehendak soalan? Tidak. Sayang kan? Benda yang simple. Yes. Okay. So yang betul tadi dapat berapa markah Syahana? Kalau kat sini kita tengok Syahana dapat berapa markah? 1. 3. 3? Adakah ada One. tulis betul kat sini? One dapat mark. berapa? Satu One je. mark. Wah kan, ruginya Syahana. Dekat mana dia betul? Dekat Syahana? sini. Yes. Must be careful lah. Yo. Ayo. Yang ini walaupun cikgu right, tapi cikgu tak bagi markah. Hanya markah di sini. Okay, markah di sini tak dapat. Sebab apa? Sebab kehendak soalan mesti apa? Guna kenapa dia ni tak bergerak? Tengok this one sebab dia kata ya dengan tidak. Yes ataupun no. Ini masa mula-mula saya masuk sekolah ni saya dah maklumkan perkara ni. Betul tak? Okay, sangat. Okay. So, lepas ni Syahana, okay, be careful. And next, tengok saya kena padam benda tu. Okay, next. Sekejap saya padam dulu. Okay, this one. Ya, tidak, pandai dah. Okay, sini kalau soalan ni dia tak boleh nak jawab, masalah kat ni. Okay, next kita pergi pula. No, yes, no. This one dapat tak markah? Siapa tanya? Dapat tak markah macam ni? Tak. Jangan main-main. Perkaranya mudah je ya. Okay. Siapa tah ni? Lepas ni tulis nama setiap slide. Ni Ryan lah ni. Tidak, ya, tidak. Okey, dapat 4 markah. Okey, kamu jot down dekat buku kamu ke? Kamu dapat soalan ramalan 2 bahagian B soalan nombor 21. Kamu dapat berapa markah? Sebab nanti saya nak kira berapa markah kamu dapat total up. Okey. Okay, ni Melinda, tidak, ya, tidak. Ini siapa? Jafu. Okay, Jafu dapat ya. Kat sini dah salah. Sebabnya kecerunan, right? Okay, Jafu dapat sesuatu hari ni. Okay, so this one. Kamu boleh tanda kan sendiri kan? Cuba kamu tanda sendiri. Kamu boleh tanda, right? Tanda sendiri. Tak apalah, slide kedua nanti kita buat. Okay, sama jugalah ni. Tidak, betul-betul. Ni boleh? Tidak, betul-betul tidak. Boleh? Boleh tak? Tidak, betul-betul tidak. Tak boleh. Betul-betul kan. Tadi dapat? 2. 2 sahaja. Yang ni tak ada jawapan. Tidak je. Satu je dapat Yang lain tak ada. Okay. This one no, yes, no. Dapat 4. Tidak, ya, tidak. Dapat 4. Okay, dapat 4. Dapat 4. Ni tak jawab. Ni Divesh. Tidak, ya, tidak. Okay, dapat 4. Elina. Okay, good. Dapat 4. Okay, bagus Narish. Dia dah tanda. Okay, dapat 4. Oh, ni saya punya. Ni Wan. Tanda lah Wan. Tidak, ya, tidak. Okay, dapat 4. Ni dah delete. Tak tahu siapa ni. I know ke ni? Okay, ni pun dah Mana delete. ada saya tak buat.
Tak buat. Ni pun tak tahu siapa ni delete. Okay, tidak, ya, tidak. Tidak, ya, tidak. Tidak, ya, tidak. Okay, good lah. Masing-masing dah tahulah ya. Okay, done. Okay. So, next kita pergi kepada slide seterusnya. Ya, ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada. Ada cikgu, tak ada soalan. Okay, after this kita tulis nama ya. Setiap slide tulis nama. Okay, ni pun nampak ni saya jadi robot. Beep, boop, beep. Okay. Okay, sekarang kita lengkapkan langkah pengiraan yang berikut dengan jawapan yang betul. Cuba kamu jawab. Okay, saya rasa ni sikit masa je ni. Okay, 1 minit boleh kot ya. Okay, kita cuba 1 minit. Okay, habisnya tamat Okay, next kita tengok jawapan. Okay, yang ni saya rasa tak perlu bincang kot. Perlu tak bincang? Pertama kena tengok lah. Okay, pertama kena tengok apa? Tengok saya buat kat sini lah. Kat situ nanti susah pula nak padam. Okay, saya buat kat sini. Okay, cuba tengok yang dekat sini. Kat sini dia bagi apa? Dia bagi kuasa 2, dia ada kuasa 2. Okay, lepas tu punca kuasa 2 ni ada. Okay, lepas tu kuasa 3 ni pun ada. Jadi sekarang ni apa yang dia buat adalah dia ambil yang 64 tu. Ni kadang-kadang pun pelajar boleh macam tak tahulah apa masalahnya. Okay, kalau tengok kat sini 64 tu lah. Macam mana 64 tu kita nak jadikan ada kuasa 2? Apalah nombor yang ada kat sini? Maksudnya apa darab apa nombor yang sama dapat 64? Kalau tak tahu nak buat apa? Tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Kalau nak tekan kalkulator macam mana? Sekarang kita nak cari apa punya nombor kuasa 2 sama dengan 64, right? So maksudnya yang dalam kotak ni merupakan apa? Merupakan X. Merupakan apa? X. X kuasa 2. So kita nak tahu X. So macam mana nak bawa pergi kuasa 2 tu? Nak hilangkan dia? Kita put punca kuasa. Right? Ni pun punca kuasa. That means yang ni kita boleh cut off. Dapatlah X. So tekan kalkulator punca kuasa 64. Macam tu lah. Ni ada juga yang pelajar tak tahu ni macam mana nak cari. Okay, konsep dia adalah daripada sini lah. Nampak? So ini adalah berapa? 8, right? So maksudnya nombor yang X kita nak cari itu adalah berapa? 8. So the answer here is 8. Dapat berapa markah tu? 1. Nampak? Okay, next. Seterusnya yang kat bawah tu. Okay, ni done. Okay, next kat bawah tu. Apa yang dah tak ada? Apa yang dah tak ada? Yang dah tak ada adalah apa? Adalah punca kuasa ni dengan kuasa 2. Betul tak? Tak ada. Kalau tak ada means apa? Dah boleh potong. Kalau potong tu bertukar tak kita punya nombor? Tidaklah ya. Nombornya adalah 8. Okay, boleh. Next, kita tengok pula kat bawah. Kat bawah apa pula berlaku? Apa pula berlaku? Padam pula. Nombor 8. Okay, apa yang berlaku? Sekarang ni, dia dah selesaikan yang dalam kurungan sahaja. Nampak? Yang dalam kurungan ni sahaja yang diselesaikan. Sebabnya ada kuasa 3 kat situ. So, nak selesaikan yang dalam kurungan tu adalah, nak buat apa? Kita tekan kalkulator. Kalau tak tahu, tekan kalkulator. Kalau tahu, kita boleh potong. Sifir berapa ni? Kalau tak tahu sifir 2 dulu. Sifir 2, 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Macam itulah. Dia adalah 1/3 kali dengan 4, right? 4 tu adalah apa? Adalah per 1. Kalau tukar dia dari pecahan. Nombor bulat tukar kepada pecahan per 1. So ini adalah apa? Jawapan dia 4 per. So 3 kat bawah. Gitu. Cikgu, atas tu bukan 64 ke? Kenapa bukan 64? Okay, good question. Kenapa bukan 64? Kenapa 8? Kenapa saya letak 8? Kenapa saya letak 8 bukan 64? Kerana sudah ambil itu kuasa 2 dan punca kuasa. So it's no value already. Tengok value dia adalah 64, right? Okay, 8 kuasa 2 dapat tak 64? Yang lain sama, right? Tengok Syahna. Tengok betul-betul. Kalau awak letak situ 64,
Kalau kuasa 2, dia dapat 64. Boleh potong kuasa 2 dan punca kuasa 2. Iya. Itu step yang seterusnya. Betul. Nampak tak Syana? Ya cikgu, nampak. Okay, nampak? So be careful. Itu nampak macam-macam mudah, right? Nampak soalan ni mudah tetapi selalunya pelajar kita tersalah, terlalu confident. Okay, next. Yang terakhir. Okay, this one. Yang terakhir. Okay. Ada tak kuasa 3 di situ? Tak ada kan? Tak ada maksudnya kita kena selesaikan. 4 kuasa 3 min 4 kali 4 kali 4. Berapa? 4 kali 4 kali 4. 64. 64. So here is 64. Bawah 3 kali 3 kali 3. 27. Okay. 27. Boleh tak kita kecilkan? Kalau kita boleh kecilkan, boleh tak kecilkan? Kecilkan. Kalau boleh kecilkan, dikecilkan. Okay, saya bagi tahu. Kalau boleh kecilkan, dikecilkan. Kalau tak boleh, tak payah. Kalau soalan ni boleh dikecilkan atau tidak? Tak boleh. Tak boleh. So, itu saja jawapan. Okay, boleh mula tanda kamu punya kertas. Okay, so saya tengok semua orang dapat 4 tak? Okay, Mitiran boleh tanda? Kamu tak boleh dapat pakai pen Okay, good. Adriana. Okay, yes. Harit. This one tak ada nama, saya tak boleh nak call lah. Melinda, very good. This one Jiafu, good. This one baru nak tanda, Weng Ying. Okay, done. 4 Okay, 1. Besarnya tanda merah dia. Okay, good. This one tak tahu nama. Narish. Okay, good. Okay, sini. Okay. Okay, ni pun tak ada nama. Ni baru jawab ke? Susah nak tulis Okay. It's okay. Siapa yang susah nak tulis, at least kamu buat jawab. Okay. Dalam kertas pun okay. This one Chan. Narish. Okay, 3S. Okay, good. Okay, very good. Okay, ni saya punya tadi. Ni Divage. Okay. Ni tak tahu siapa. Tak boleh jawab. Xinyi. Xinying. Okay, ni Kayong. Ni pun jawab separuh. Elina, alright. Ryan tadi. This one pun susah nak tulis Alia, okay. Okay, so 29. Itu pun ramai juga yang tak berjawab tadi. Ni baru dapat tulis kot. Okay, so it's okay, just letak je. Nanti saya nak tengok. Kita nak tambahkan semua markah nanti Okay, nanti kita jot down lah. Okay, next kita pergi kepada slide seterusnya. Okay, kita baru dapat 2 soalan ni. Sekurang-kurangnya kita nak dapat berapa? 4 soalan. Okay, now kita pergi kepada bahagian B. Okay, bahagian B soalan nombor 23. Okay, soalan seterusnya. Okay, kat sini dia suruh statement ni benar ataupun palsu. Okay, kalau saya nak tunggu awak jawab ni lama juga ni. Okay, 1 minit je boleh tak? Lana, sekurang-kurangnya Okay, kenal pasti ciri-ciri nombor perdana. Kalau dia dah kata nombor perdana tu, kena tahulah apa dia nombor perdana. Banyak kali dah kita cakap pasal nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan diri dia dan juga nombor 1 sahaja. Okay, bagi dulu. Ingatkan balik, recall balik apa dia nombor perdana. Contoh 9. Adakah 9 tu nombor perdana? Bukan. Kerana apa? Sebab ada nombor 3 ni. Kenapa 5 tu nombor perdana? Sebab 1 kali dengan 5. Tak ada dah nombor lain yang boleh. So, ini adalah nombor perdana. This one is not. Itu adalah nombor perdana. Okay. So, dia suruh tulis kat sini benar atau palsu. True atau false sahaja. Okay. Tak boleh tulis selain daripada itu. Tanda right, tanda pangkah cannot. Okay. Kamu punya ni, okay 24 dah menjawab. Ni kita tengok. Adakah semua nombor perdana ialah nombor ganjil? Mana dia? Adakah semua nombor perdana ialah nombor ganjil? Dulu masa tingkatan 1 kan, kalau belajar dengan saya semua suruh tuliskan nombor perdana yang kurang daripada 100, right? Okay. Palsu. Adakah nombor
nombor perdana yang tak ganjil? Ada? Ada nombor berapa? 2. Yes. So, palsu. Okay. Sifat ialah satu nombor perdana? No. No, why? Kenapa bukan? Because Because zero you can't do anything. Yeah. dengan kosong cannot. Sekarang cikgu dalam buku kata bukan, jadi bukan no. Oh, dalam buku kata Wah, bukan saya kata dalam buku kata. Okay, nombor perdana 1, adakah 1 nombor perdana? No. Bukan juga. 1, 0 bukan nombor perdana. Okay, sebab dia universal. Okay, hanya dia sahaja kan. Okay, kalau nombor 2 dia ada nombor lain tak? Ada kan 1 darab 2. Kalau 1 tak ada. Kalau 0, lagilah apa-apa pun yang darab dengan 0 dapat 0. That's why 0 dengan 1 tu adalah unique. Okay, dia bukanlah nombor perdana. Okay. Okay, next. Okay, kedua, sifat ialah satu nombor perdana, palsu lah. Okay, nombor perdana hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri dan 1. Saya dah jawab tadi. So, benar. Okay, 2 ialah satu-satunya nombor genap bagi nombor perdana. Yes, yang Mas Syuaita cakap tadi. Benar. Yang selain daripada itu, semua bukan nombor genap. Okay, semua adalah nombor ganjil. Okay, kecuali 2 sahaja. Okay, so ni dapat berapa markah? 4 markah. Okay. Palsu, benar-benar. Okay. False, true. Okay. Selain daripada tu cannot. Tak boleh bagi markah. Okay, kamu boleh tanda dan dapatlah markah. Okay. Ada tak orang lain jawab selain daripada tu? Tengok. Jangan tulis palsu. Ada juga yang tulis palsu pula. Alright. Okay, so dah pandailah semua orang dah guna perkataan palsu, benar, true ataupun false. Okay, good lah. Okay, dah jelas Okay, next kita pergi kepada soalan seterusnya yang keempat. Okay, ni juga dalam bahagian B. Okay, tandakan right dan juga tandakan pangkah bagi bukan ungkapan algebra. Okay, ni kita dah masuk kepada ungkapan algebra. Apa maksud? Cikgu tidak tahu nak buat. Tak boleh nak buat. Okay. Sekarang kita set dulu masa. Okay, apa dia ungkapan algebra? Apa dia algebra? Algebra tu apa? Algebra tu ada apa? Ada pemboleh ubah. Apa contoh pemboleh ubah? Pemboleh ubah adalah A, B. huruf. Okay, pemboleh ubah biasanya kita letak huruf. Boleh tak kita nak draw ke? Boleh. Draw apple, boleh. Ni draw emoji ni. Tengok emoji. Apa hal lah cikgu ni okay, boleh. So, pemboleh ubah. Okay, algebra tu adalah pemboleh ubah. Mesti ada pemboleh ubah. Apa pula maksud ungkapan? Sebelum ungkapan tu ada satu. Iaitu kita panggil apa? Sebutan. Apa? Sebutan algebra. Macam mana contoh sebutan algebra? Biasa kita guna X kan? X tu ada je X ni. Ni adalah apa? Adalah algebra. Okay. Lepas tu kita letak 2X. Okay. Ni kita panggil sebutan. Bila ada tanda tambah dengan tolak, contohnya saya letak tolak 3. Okay. So, ini adalah satu sebutan. Ini adalah another sebutan. Sebutan ni mesti boleh dipisahkan dengan tanda tambah ataupun tanda tolak sahaja. Kalau saya letak dekat sini Y, so dia akan jadi berapa sebutan? 2. Okay, both ni kita panggil apa? Ungkapan. Ada lebih daripada satu sebutan kita panggil ungkapan algebra. Kenapa sebut algebra? Sebab ada pemboleh ubah. Boleh? Boleh Ainur? Ada yang masih lagi tak? Boleh? Boleh? Okey, saya rasa masa dah habis. Yalah. Okey. Boleh? Okey, itulah jawapan dia. Okey, 4 markah.
Okay, bolehlah tanda sendiri dan tulis untuk soalan 24 ni kamu dapat berapa markah. Okay, ada soalan nak tanya? Simple, right? Okay, next kita pergi soalan seterusnya. Okay, last kali ya. Okay. Ya, tengok gembiranya muka orang ini. Ya, so padankan. Apa maksud padankan? Saya selalu galakkan kamu gunakan pembaris. Okay, gunakan pembaris. Okay, padankan setiap yang berikut dengan nilai yang betul. Okay, macam mana kita nak tahu yang betul ni? Kamu semua dah boleh guna kalkulator, right? Tekan je lah kalkulator this one. Lepas tu ada juga yang tak tahu lagi nak guna kalkulator ke? Macam nak tekan punca kuasa ni? Okay, ambil kalkulator kamu. Okay, kamu cuba tekan. Okay. Contoh saya bagi tunjuk kat sini. Okay, nak tekan kalkulator tu, punca kuasa, tekan punca kuasa, terus tekan 289. Okay, ada tak jawapan? Okay, ada. Okay, ini memang soalan bonus lah, bonus sesangat lah ni ya. Okay, so ambil pembaris dan suaikan. Okay, ni dekat sini. Okay, yang ini yang pentingnya apa? Dia nak lihat apa yang kamu rasa dekat sini? Dia nak lihat apa? Dia nak lihat kalau kuasa 3 yang negatif, okay, kita kuasa negatif 5 kuasa 3. Jawapan dia mesti apa? Mesti negatif. Ni ada juga yang belajar buat salah di sini. Okay, saya pergi kat sini lah, boleh ni, boleh cantik. Tadi kita dah dapat guna pembaris okay, gariskan. Mesti janganlah pergi kat dia ada bulat-bulat tu, kamu gunalah dekat bulat dia tu. Janganlah pergi dekat luar bulat dia tu. Ni kamu suaikan dia macam ni. Suka hati je kamu. Jangan gitu. Okay. Disuaikan, saya ajar guna apa? Pembaris. Tengok dia ada apa? Ada bulat ni, kenakan bulat dia dengan bulat dia. Oh, bagus budak ni. Macam itulah. Okay. Jangan nak cepat je. Kak Yong, jangan nak cepat je. Okay, dan satu lagi kalau yang nombor negatif, okay, itu je yang kena ingat. Kalau nombor yang negatif, kalau kuasa 2, okay, kalau kuasa 2, jawapan dia mesti positif. Okay, kalau nombor itu negatif, kalau kuasa 3, jawapan dia mesti negatif. Sama jugalah, kalau punca kuasa 2, kita dapat positif. Kalau punca kuasa 3, yang negatif. Okay, yang negatif kita akan Cikgu, dapat. dah siap. Okay. Ni tak tahu jawab, lepuk kepala. Okay. Okay, so kita tengok jawapan. Okay. Tengok kita show jawapan. Besarnya. Kita pergi yang kecil sikit, cantik sikit. Ni pun terlepas Terlepas pergi tengok. Baru cakap tadi buat elok-elok tadi. Ni kan cantik, tengok Syana buat kan cantik. Okay. Okay, ada lagi 41. Dapat 4 markah. Okay, very good. Nampak tak? Okay, kamu tandalah. Ambil saya tanda. Tanda. Wah, excellent. Okay, so harap, besarnya. Tanda. Okay, right. Good. Dapat berapa markah? 4 markah. Senang tak dapat markah? Senang je. Ainul, saya harap bahagian ni kamu dapat jawab sepenuhnya. Dah, saya dah jawab dah. Ya, okay. Betul lah semua? Ya. Oi, ini over tanda ni Wan Jing. Sampai 2 belah tanda. Sebelah aja tanda. Yang tak ada apa-apa pun tanda Aduh. Okay, Sachin. Okay. Okay, cantik. Tak lurus. Sweta. Gemuk betul. Ni, Wan. Gemuk betul dia punya ni. Okay. Ni siapa? Jafu. Okay, Harid. Tengok Harid. Kalau kuasa 2 mesti positif. Kat situ salah. Nampak tak Harid? Okay, tu je sebenarnya pengetahuan sedia ada yang nak ditanya sebenarnya. Okay, lepas ni jangan buat salah lagi. Okay. Alright. Okay.
Dan ada juga yang salah. Aduh. Ainul. Tandalah Ainul. Tengok tak kena Ainul. Ni cikgu lah tadi. Garis tak lurus. Okay. So, jap. Slide saya seterusnya, saya rasa bahagian C. Saya masuk bahagian C. Okay, siapa nak try, boleh try. Sebelum saya tamatkan kita punya presentation, saya punya presentation. Kalau ada soalan nak dibangkitkan, okay, kita dah capai dah objektif kita. Kita nak jawab 4 daripada 5 soalan. Kita dah jawab 5 soalan pun tadi. Okay, 21, 22, 23, 24, 25. Okay, kita dah jawab semua bahagian B. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Okay, siapa nak jawab soalan ni boleh jawab. Sekejap lagi saya terus kepada pemakahan dia. Tak ada. Missing your voice. Tadi tak nampak apa benda kamu cakap ni. Cikgu tunjuklah cara jawab. Mana boleh? Jawablah dulu. Kamu jawab dulu, bagi masa kamu jawab. Tak jawab tu, tunggu saya jawab tu maksudnya kosong lah tu Ainul. Ya? Saya tak tahu nak jawab. Tak tahu nak Tengok jawab. tu kat dalam buku. Nak permudahkan sahaja. Macam mana boleh permudahkan ni tadi? Kalau kuasa 2 tadi, punca kuasa 2, boleh mudahkan tak? Boleh kan? Tengok ni. P kuasa 2, Q kuasa 2. Yang ni pula, dia akan jadi apa? P kuasa 2, Q kuasa 2. Sama tak? Sama. Kalau sama, tambahkan. Tak nampak Ainul? Okey, ada 16 orang yang jawab. Okeylah, lebih daripada separuh tu done lah ya. Okey, mari saya tunjuk jawapan. Okey, tengok siapa yang boleh jawab ni. Tengok suka-suka hati je potong terus macam ni ya. Cannot. Mitra dan Raja cannot. Okey, tak boleh macam tu suka-suka hati. Okey, yang ni pun tak cukup lengkap. Yang ni pun Jafu pun tak ada kuasa 2 Hilang dah kuasa 2, punca kuasa pun sekerat. Yang ni pun tak habis lagi, susah nak tulis punca kuasa okey. Yang ni punca kuasa hilang. Wen Ying. Sempat saya tengok tadi Wen Ying. Okay, this one pun tak ada. Tak ada orang yang jawab betul ke ni? 1.7. Ni lagilah. Zoya ni tekan kalkulator je, suka hati je dia. Belum habis lagi ni. Macam mana pula P kuasa 2 tambah dengan P kuasa 2 dapat P kuasa 4? Dia tambah. Adriana. Okay. Sini. Belum habis lagi sini. One step more. Okay. Kayong. Kak Yung pun tak boleh nak tulis dah tu. Harizul. Mana jawapan? Divish bagi jawapan saja. Salah juga. Okay, nampaknya saya kena tunjuk dah ni. Okay, sini je tadilah yang saya nampak boleh jawab Okay, so this one macam mana nak jawab? Mas Syeta pun saya tak nampak tadi. Yang ni pertama Got the not with the name one. I did but then I didn't write the name. Oh, ya ke? Tapi tak ada jawapan mana? Which one? Cikgu saya pun buat cikgu. Ya, tak ada pun. Saya tulis nama. Tulis nama Ni, sini. No, the one Chingy. Tengok It's sekejap. right. Sekejap. This one ni siapa lah ni nulis ni? Mana? Wen Ying pun tak boleh buat. This one kan siapa? No, down. Kan? Ni. Tu filter. Belum habis lagi ni. Mana dapat 2 ni? Cikgu, tengok saya I punya did cikgu. I did in the book. Okay, I can send okay. Alright. Mana Shana punya? Atas setting cikgu. Atas? Saya tengok saya punya nama atas. Mana? Bukan. No, I write my name teacher. Sudah kamu kalau tak tulis nama. This one.
Ha. Dapat P kuasa 2. Okey. Dapat 2 PQ. Okey. Betul lah tu jawapan dia. Kalau kat sini kita bagi markah berapa kat sini? Markah dia saya pun tak tengok. Saya ada tunjuk markah tak ada Markah dia berapa ni Ramalan 2 markah dia iaitu adalah 1 markah je. 1 markah. This one is 1 mark. Okay, 1 markah je. Okay, 1 markah. Okay. Kalau kamu dapat jawapan akhir dia 4 PQ. Okay, kalau kamu bagi jawapan akhir terus. Okay, kamu bagi jawapan 4 PQ walaupun dia 1 mark. Okay, kalau dia punya pemakahan adalah N. Kalau pemakahan dia N, kamu tak dapat markah sebab kamu tak ada K. Tapi kalau pemakahan dia P, okay, P, kamu dapat markah. Jelas tak maksud saya? Okay, maksudnya N tu tak dapat markah sebab apa? Sebab kamu tak ada jalan kerja. Apa jalan kerja dia? Yang pertama, kamu kena selesaikan yang dalam kurungan kecil ni. Selesai dia, kamu dapat begini. Dapat Q, bukan P Q. Okay, kamu dapat begini. Okay, ni punca kuasa. Okay, lepas tu second step adalah apa? Adalah ini kamu nampak ni adalah pemboleh ubah yang sama. Sama kan? Cuma dia kuasa 2 kuasa 2. Benda yang sama. Mean 3 tambah dengan 1. So kamu dapat punca kuasa 4, P kuasa 2, Q kuasa 2. Tu dia second step lah. Nanti jalan kerja yang saya buat tanpa saya selindung. Okay, and next, last, ni kamu boleh selesaikan punca kuasa 2 bagi 4 dapat 2. Jawapan dia 2, bukan 4 jawapan dia 2. Okay, punca kuasa 2, punca kuasa 4 bagi, punca kuasa 4 adalah 2. Punca kuasa 2 bagi 4 adalah 2. Saya cakap mana tak betul. Punca kuasa 4 bagi punca kuasa 2 4 adalah 2. Okay. Punca kuasa 2 bagi P kuasa 2 adalah P. Ini barulah boleh tadi yang meter dan darjah tadi potong kuasa 2 kuasa 2. Tu maksudnya adalah both lah semua sekali. Sini dengan sini, sini dengan sini, sini dengan sini, sini dengan sini. Sebenarnya. Okay. Barulah kita dapat 2 PQ. Okay. Kalau macam ni kamu dapat 1 markah. Okay, kalau N, kamu dapat 1 markah sebab kamu dah tunjuk. Salah satu cara ni. Kamu bagi tahu je, kamu dapatlah N1. Okay, tapi kalau dia tak ada, kamu boleh, dia pakai P, dia nak tengok pengetahuan kamu. Kalau skema dia P1, tak ada jalan kerja yang ini pun, kamu dapat markah. Jelas tak penerangan saya? Okey tak? Cikgu. Okey, faham Okey, macam itulah. Okey, okey, sekarang saya punya pemakahan saya letak P1. That's mean Syahna dapat tak markah? Ya. Okey, dapat 1. Okey, ni salah lah ya. Okey, ni kena salah. Okey, Syahna 1 markah. Ni tak tahu apa dia tulis ni. Yang ni, Jeffo pun salah. This one siapa? Ni dapat markah? Dapat Jingjing. Okay, 1 markah. Ni pun 1 markah. Okay, Weng Ying. Yang ni dapat tak markah? Kalau saya bagi P1? Tak. Tak. Okay, jawapan dia 2. This one dapat tak markah? P1 dapat. Alright. This one? Dapat. Okay. This one? Tak salah This one? Dapat Adiana. Okay. Sini dapat 1 markah je. Okay. Ini tak dapat. Ini dapat. Kayom. Ni dapat tak markah Tong ni? Q kuasa 2 salah. Okay. Patutnya dapat jawapan 2P PQ. This one pun P tak ada kuasa 2. Okay Tong. This one? Harizul tak siap. Ni tak tahu siapa. Ni Divesh. Dapat markah? Tak.
dia tak puncakan bagi 4. This one? This one apa ni? Salah lah. Okay. Ni tak ada. This one? This one? Dapat tak markah 1? Kalau markah dia P, dapat. Okay. Kalau P dapat. Kalau N, enggak dapat 1. Okay. This one. Okay. Boleh Okay, itu saja sebenarnya daripada saya. So, besok saya harap kamu get ready dengan kertas graf boleh? Saya ingat kita nak buat at least 3 soalan ataupun 2 soalan ke yang menggunakan kertas graf. Okay. Dengan kertas graf. So siapa-siapa kawan-kawan yang belum lagi datang masuk join kelas saya tu, minta dia kena hadirlah kelas saya sebab saya ambil kehadiran. Apa yang kamu dapat hari ni? Itulah daripada saya. Thank you very much. Bye. Sampai jumpa. Okay. Terima kasih.